Selamat datang ke video yang pertama. Okey, di dalam video ni saya akan tunjukkan bagaimana nak buat landing page dengan menggunakan sistem management website. Okey, mula-mula sekali korang kena masuk ke website management.online. Kemudian pergi ke di bahagian sini, klik pada management website. Pastikan korang dah dapat login dan password daripada HQ. Kalau belum dapat, boleh contact kepada HQ dan minta email dan password untuk akses. Okey, di bahagian sini masuk, klik login. Okey, ini adalah sistem management website yang mana HQ buatkan untuk para ejen dan stokis mudah untuk menjual secara online. So di dalam inilah korang akan manage landing page yang korang buat. Korang akan manage leads yang korang dapat daripada website, dan di sini jugalah tempat kita nak manage nama domain. Kalau kita tengok di sini, okey, saya akan tunjukkan satu persatu bagaimana nak navigate around di dalam sistem management website ni. Okey, di bahagian sini adalah ini adalah bahagian landing page. Obviously kita memang belum create apa-apa landing page. Sekejap lagi saya akan tunjuk bagaimana nak create landing page. Okey, di sini adalah pop-ups. Okey, pop-ups ni untuk secara pendek dia adalah pop-ups ni kalau korang pergi ke website Lazada, Shopee, dia akan bila korang pergi ke satu page, tiba-tiba dia akan keluar macam satu pop-up, macam satu Windows macam tu. So itu adalah pop-up. So di dalam sistem management website ni korang boleh create pop-ups yang macam tu. Dan pop-up tu biasanya kalau kita nak buat, kita nak offer macam satu kita nak tengah buat offer ke, offer hari raya ke, offer Christmas ke, offer macam special offer untuk tahun baru ke. So di sinilah korang boleh buat offer, boleh buat pop-ups tu. Okey, kejap lagi kita akan go through lah satu-satu supaya kita boleh belajar bagaimana nak create pop-up, create landing page atau macam mana. So di bahagian sini pula adalah light boxes. Light boxes ni dia lebih kurang sama macam pop-up, cuma light boxes ni dia lebih fokus kepada nak buat macam kita nak capture email daripada visitor. Sebab macam kalau korang pernah masuk satu website, dia ada keluar macam satu pop-up juga macam tu, dan dia minta macam email, nama, untuk dihantar macam free gift, macam kupon ataupun macam e-book macam tu. So itulah light boxes nama dia. Yang ni pun kita akan go through satu persatu kalau kita ni. Okey, di sini ni adalah leads. Okey, leads ni ada dua kategori, iaitu datang daripada landing pages dengan pop-ups. So basically dua ni, leads ni adalah bila kita buat pop-up ataupun buat landing pages banyak-banyak, dia akan letak semua leads yang berada di dalam landing pages ataupun pop-ups ni berada di sini. Dia akan satukan semua landing pages, leads daripada landing pages ataupun pop-ups yang kita buat, dia akan masuk ke sini supaya mudah untuk kita manage kita punya leads, untuk kita follow up ke macam mana ke. Okey, yang ni tak ada lagi data detail dalam ni, dia tak ada lagi, disebabkan kita belum buat apa-apa, kita belum dapat leads ke apa. Tapi nanti bila korang dah create landing pages, korang dah create pop-ups, data pelanggan tu akan start masuk di sini. Tetapi data pelanggan yang masuk di sini ianya bukanlah data pelanggan yang membeli. Data yang ini adalah data yang kejap lagi saya akan tunjukkanlah macam mana data yang leads yang masuk ke sini tu datang daripada mana. Okey, di bahagian sini adalah bahagian domain, yang mana korang boleh add sebanyak mungkin domain yang korang dah beli ke dalam sistem management website. Sekejap okey. So website domain yang kejap lagi saya akan tunjukkan bagaimana nak membeli domain dan nak configure domain masuk ke dalam sistem management ni. Alright.
Um, So, okay, di bahagian sini pula adalah bahagian font. Most of the time korang memang takkan gunakan custom font, dan saya rasa buat masa sekarang ni korang tak perlu lagi menggunakan macam custom font ataupun Google Web Font, sebab font yang dah disediakan oleh sistem manajemen website ni dah cukup. Tetapi kalau korang nak tambah font yang baru, korang boleh gunakan yang ni untuk apa, sistem upload ni, untuk upload font lah. Kalau korang nak, contohnya macam daripada Google Web Font ni, korang boleh carilah web font yang mana, Google Font yang macam mana korang nak. Tetapi korang boleh abaikan je buat masa ni, sebab korang memang tak, saya rasa korang tak pakai pun. Mostly orang yang gunakan macam custom font ni ataupun Google Web Font adalah untuk mencantikkan website dia. Tetapi website yang kita font yang dah disediakan dalam sistem ni sebenarnya dah lebih daripada cukup. So tak perlu pun kita nak go through font lain ke apa. Tetapi kalau korang nak go through sendiri font ni, nak tambah font baru ke tu, korang boleh gunakan sistem ni. Alright. Kemudian okay, di bahagian sini saya tunjukkan di bahagian my account ni. Kalau kita klik pada my profile, okay, di sini adalah email dan password. Sekiranya ada masalah dengan Gmail ataupun password ke, korang boleh renew lah dekat sini. Okay. Dan di bahagian settings, okay, ni di bahagian settings ni adalah untuk kita ni lah, macam yang ni bahagian form validation. Yang ni nanti korang boleh go through sendiri, jadi tak penting pun, just by default biarkan je English. Time zone biarkan je Kuala Lumpur. Okay, kemudian di bahagian API token ni, yang ini nanti korang perlukan apabila korang nak publish landing pages ni ke dalam WordPress. Alright, kejap lagi saya akan tunjukkan lah kalau kita bagaimana nak menggunakan API token ni untuk upload page yang ada ni di dalam WordPress. Okay, so mari kita pergi membina page management yang pertama. So kalau korang masuk di sini landing pages ni, pastikan korang klik di landing pages ni. Kemudian sekejap, sebelum saya terlupa, kita jangan membina landing page dulu. Sekarang ni kita fokus untuk membeli nama domain, dan kita nak configure nama domain ke dalam sistem landing page website management. So first kali, kalau korang nak membeli nama domain, korang boleh pergi ke namecheap.com dan boleh beli nama domain itu, dan saya akan tunjukkanlah bagaimana untuk membeli. Untuk membeli nama domain, saya tidak akan tunjukkan bagaimana untuk membeli nama domain dengan company dekat Malaysia, sebab sistem yang mereka gunakan tu agak dia tak user friendly. So dia akan menyusahkan kita untuk bekerja secepat mungkin. Sebab kalau kita gunakan Namecheap ataupun GoDaddy, biasanya sistem dua sistem ni yang memang orang membeli nama domain dekat dua company ni, dan dia lebih sistem yang diorang sediakan sangat-sangat mudah berbanding dengan company Malaysia. Tetapi kalau korang dah terbiasa dengan membeli nama domain dengan company Malaysia, boleh teruskan. Tetapi tutorial ni saya sediakan untuk orang yang tidak pernah membeli nama domain. Okay, untuk membeli nama domain, klik pada nama domain, domain name search, pilih sini domain name search. Kemudian di bahagian sini kita masukkan nama domain yang kita nak beli. Sebagai contoh, di sini saya tunjukkan nama domain yang saya nak beli. Saya letak Agent Energyman dan saya nak letak .com. Kemudian saya tekan search. Okey, di sini saya nampak agentenergyman.com ada. Okey, harga dia $8. Tekan add to cart. Kemudian klik pada view item. Di bahagian sini boleh ambil 1 year registration fee. Kalau korang nak beli untuk 2 tahun terus pun boleh. Tapi saya rasa 1 tahun saja cukup, sebab bila kita jual ubat kuat ni, biasanya bila ubat kuat tu dah popular, ke SKMM dia suka ban nama domain tu. So just apabila korang beli nama domain, nanti akan datang just beli untuk 1 tahun saja. If kalau macam tahun depan boleh renew balik dengan nama domain sama, just renew. Tetapi kalau tak boleh, just tukar terus nama domain yang lain. Kita just untuk berjaga-jaga. Okay, tekan check out.
Kemudian di bahagian sini kita bahagian who is guard ni boleh enable. Biasanya dia berbayar, sekarang tak berbayar. Okay, masuk kat sini 1 tahun yang ini adalah add-on, tak perlu, semua ni tak perlu. Tekan confirm. Okay, kemudian di bahagian sini sekiranya kalau korang tak log in, tak log in again.com. View item, check out. Okay, confirm. Okay, di sini kalau korang tak login lagi, korang kena login lah. Masukkan saja nama, username, pilih nama username yang korang nak, password, first name semua, email, dan just create continue. Okay, so tetapi saya dah ada account, so saya just ni sajalah. Okay, di bahagian sini saya klik pay now. Dan selepas step ni, dia akan ada lagi next step yang lain. So nanti lepas ni korang just tekan next je lah. Dan biasanya di sini sepatutnya dia ada satu ruangan untuk masukkan kad kredit ataupun PayPal. Tapi kalau korang tak ada PayPal, korang boleh gunakan debit card. Dan kalau korang tak ada debit card, korang kena make sure lah kena dapatkan debit card kalau untuk membeli nama domain ni. Sebab even kalau membeli nama domain di dekat company Malaysia pun ada option untuk membeli menggunakan kad kredit ataupun kad debit. So kalau korang buat bisnes online, should be korang memang kena adalah kad debit. Okay, saya tak akan beli nama domain ni, just untuk tunjuk saja. Selepas korang membeli nanti, korang akan masuk ke macam satu dashboard macam tu. Okay, di dalam dashboard ni pilih di bahagian dashboard ni, make sure berada di dashboard. Apa saja nama domain yang korang dah beli, biasanya dia akan berada di sini. So untuk tutorial ni saya tunjukkan contoh. Saya tunjukkan contoh saya gunakan nama ladysnight.co ni sebagai contoh untuk bagaimana nak configure nama domain ni kepada sistem Energy Man ni. Okay, first kali kita kena add di sini. Make sure dah beli ya. First kali kita kena add di sini. Okay, tekan add your domain. Okay, di bahagian sini dia ada dua jenis lah. Nak add nama domain tu, dia ada nama dia subdomain dan ada dia nama root domain. So apa beza dia adalah subdomain ni biasanya kalau kita masuk satu website tu, dia ada contoh dia tulis macam Energyman lah, Energyman.online. Okay, Energyman.online ini adalah root domain. Okay, tetapi root domain ni kita boleh tambah subdomain sebanyak mungkin yang kita nak. Sebagai contoh, kalau kita nak tambah agent.energyman.online sebagai contoh, kita boleh agent.energyman ni once kita dah beli domain ni, subdomain ni kita boleh tambah sebanyak mungkin yang kita nak. Kita boleh letak dia mungkin COD energyman.online, kita nak letak web .energyman.online. So kita boleh tambah dia sebanyak mungkin. Kita just beli yang ni sekali je, yang ni kita boleh tambah sebanyak mungkin. Okay, dan sistem landing ini kita boleh gunakan nama domain, root domain ni kita boleh beli sebanyak mungkin dekat Namecheap, dan kita boleh tambah sebanyak mungkin di sini. Dia tidak ada limit domain yang kita boleh letakkan di dalam sistem Energyman website. Okay, sebagai untuk contoh ni kita nak gunakan Ladysnight tadi. So kita ambil Ladysnight. Saya nak jadikan root domain Ladysnight sebagai Ladysnight.co. Okay, kemudian klik pada continue. Sekejap, dia already taken.
Alright. Saya kena maknanya saya kena gunakan subdomain. Okay, let's say saya nak letak agent.ladiesnight.co. Saya klik continue. Okay, di sini ini adalah instruction bagaimana kita nak tambah subdomain ataupun domain ke dalam Namecheap. Okay, bagaimana kita nak buat adalah saya tunjuk ya. Kita pergi ke bahagian Namecheap ni, kita tekan di sini manage. Kemudian di bahagian sini kita pilih advanced DNS. Okay, di sini kalau korang tengok kat sini sebenarnya saya dah configurekan nama domain Ladies Night ke dalam landing ni. Okay, tapi untuk tutorial ni saya tunjukkan bagaimana nak tambah subdomain ke dalam website, ke dalam menggunakan apa? Saya nak tambah subdomain Ladies Night ke dalam landing ni. Okay, kalau kita tengok kat sini saya ada tambah agent kan, agent.ladiesnight.co. So macam ni saya buat adalah simple saja. Pastikan kalau kita tengok dekat sini dia tulis type, name, value. Okay, kita pergi ke sini, kita kena klik add new record. So di sini kita kena cari nama dia CNAME record. Kemudian di bahagian host ni kita kena cari nama dia agent. Kalau kita tengok agent, kita copy, kita paste di sini. Kemudian di bahagian sini di bahagian value ni kita kena masukkan cname.management.online. Kita kena copy, kita kena paste dia macam ni. Okay, so kalau kita tengok balik cname agent cname.management.online, kemudian cname.agent cname agent cname.management.online. Okay, di bahagian sini kita pilih 5 minit saja, kemudian kita tekan save. Alright, di bahagian sini kita pilih I've done this, klik sini. Okay, the configuration is in the panel is successful. Your domain should be connected within few hours, blah blah blah. Okay, maknanya kita dah successfully configure kita punya nama domain, tetapi kita kena tunggu beberapa jam ataupun beberapa minit. So kalau kita tengok di sini dia punya checking dia tu, yang ni dia masih lagi lah check untuk configure, untuk connectkan nama domain ni ke dalam dia punya ni. Okay, just untuk information korang, kalau kita tengok di sini, ini adalah nama domain yang saya dah configure ke dalam sistem landing, sistem management website ni. So apa yang saya buat adalah, kalau kita tengok dekat sini, sekiranya korang letakkan sekejap, saya ambil notepad. Sekiranya korang nak configure nama domain tanpa subdomain, bagi contoh kat sini saya tulis ladiesnight.co. Ini adalah subdomain, ini adalah kita punya root domain. Configuration yang korang kena tambah adalah nanti ada dinamakan a record. So a record ni pastikan dia ada type A, dia ada host kat sini tulis yang ni add, kemudian kena masukkan IP address. Itu adalah step tambahan daripada kalau kita masukkan CNAME. Ini bila kita letak a record ni, automatically kita punya page tu nanti dia akan terus redirect ke nama domain root domain ni. Itu saja. Okay, yang lain step dia semua sama. Okay. Alright. Okay, bila korang saya nak tambah lagi sikit. Kalau korang buat nama domain yang macam ni, biasanya nanti dia di bahagian yang tutorial tu tadi, bila korang dah proceed yang ini, biasa dia akan ada tunjukkan sekali lah tutorial bagaimana nak masukkan. So korang jangan risau. Okay, okay, itu saja kita nak tambah nama domain. Okay, sekarang ni make sure sebelum korang buat landing page, nama domain kita dah configure habis. Macam ni. Maknanya nanti bila landing page korang buat tu siap, korang boleh terus assign nama domain ke atas landing page yang korang buat. Okay, sekarang ni mari kita membuat landing page.
Okey, di bahagian kedua ni kita akan belajar bagaimana nak membina website. Dan kalau korang membina website, dia ada yang nama dia istilah landing page. Ada istilah yang nama dia landing page. Ada orang dia panggil sales page. So apa beza kedua-dua ni? Secara prinsip, secara konsep, kedua-dua page ni dia tidak ada beza dia. Dia hanyalah terms yang kita gunakan untuk address sesuatu page tu bersesuaian dengan situasi. Sebagai contoh, sales page ni biasanya adalah sales page yang kita gunakan untuk menjual barang, menjual produk, ataupun kita tengah buat macam launching, dan kita penuhkan dan sales page biasanya ada banyak copywriting apa semua, dan landing page ni biasanya elemen-elemen yang berada di dalam landing page ni pun tidak jauh berbeza dengan sales page. Landing page ni biasanya istilah yang digunakan apabila kita nak membuat pay per click, kita nak buat macam Facebook ads, kita nak buat macam Google ads. Apabila kita menggunakan sistem Google Ads ataupun Facebook Ads ni, biasa sistem ni dia address page yang kita nak pakai tu sebagai landing page. Itulah perbezaan dia. Dan sales page ni biasanya kita tak okay, jangan keliru dekat sini. Dia basically dia adalah benda yang sama saja. Dia hanyalah kita just address page. Page tu apa kita nak panggil, nak membezakan menurut situasi itu saja. So jangan kelirukan jangan pening-peningkan kepala berkenaan dengan istilah ni. Apabila saya cakap landing page ataupun saya cakap sales page, dia sebenarnya adalah dua benda yang sama. Okey. So mari kita membina website. So untuk membina website, kita pergi ke sistem management website tadi, kita pilih landing pages. Kemudian di bahagian sini, sebelum tu saya terlupa. Kita akan membina landing page ni. Kita akan jadikan landing page ni sebagai contoh untuk kita membina landing page menggunakan sistem manajemen website. Okay, saya akan tunjukkan bagaimana nak. Okay, first sekali kita kena klik create new landing page. Kemudian di bahagian sini kita tekan pick a template. Okey, di bahagian sini sebenarnya di HQ sudah menyediakan 5 template yang korang boleh guna terus tanpa perlu membina landing page daripada kosong. Tetapi di dalam video tutorial ni saya cuma nak tunjukkan bagaimana nak membina landing page daripada kosong, just untuk supaya apabila masa akan datang korang nak buat landing page, korang dah tahu dia punya function dia punya fungsi-fungsi dia, elemen-elemen apa yang korang nak letak di dalam website tu nanti, di dalam landing page yang korang bina. Okay, saya akan tunjukkan satu persatu dulu template yang bagaimana yang disediakan oleh HQ. Okay, buat masa ni template yang disediakan mungkin masih sedikit, tetapi akan datang secara kami dah plan untuk bagi template baru. Mungkin 2 minggu sekali kita akan bagi 2-3 template baru, supaya untuk kita mudah untuk kita membina page, landing page untuk kita punya Facebook Ads ataupun Google Ads. Okay, sebab bila kita dah ramai-ramai menjual, takkan kita nak design tu nak sama je kan, mesti kita nak membeza-bezakan design tu. Okay, untuk melihat template yang disediakan oleh HQ, korang boleh klik di sini, klik pada preview. So korang boleh tengoklah template. Ini adalah template yang saya buat untuk Google Ads, yang mana HQ pun guna juga, dan korang boleh gunakan template yang sama. Okay, di sini yang ni entry page. Kalau kita tekan, kita buka satu lagi, iaitu Facebook sales page. Okay, kat sini saya nak tunjukkan, kalau dia tulis kat sini Google Ads, bermakna template yang dibina tu adalah untuk Google Ads.
Kalau di sini ada tulis Facebook, bermakna template tu boleh digunakan untuk Facebook Ads. Okey. So kalau kita tengok dekat sini, okey, ini adalah template yang Hai guys, Assalamualaikum. Okey, buat kaum lelaki. Kalau korang tengok dekat sini, ini template ni adalah template yang sama yang kita nak bina di sini, dan saya dah sediakan template ni untuk korang pakai terus. Korang just copy paste, korang tak perlu lagi nak membina daripada kosong. Okey, kita tengok dekat sini nanti boleh tapi once korang dah pakai, make sure nanti pastikan korang bezakan daripada segi color ataupun susunan ataupun macam mana. Make sure page tu dia nampak unik untuk korang. Sebab kalau korang gunakan semua tu sama je, takut nanti biasanya Facebook ataupun Google ni, dia tak suka website yang bertemplate. Dia tak suka website yang sama je beriklan di dalam dia punya platform. So adalah lebih baik nanti bila korang dapat template ni, korang tukar-tukar sikit daripada segi color button ke, daripada segi color background ke, ataupun gambar yang korang pakai ni ke. Sekejap lagi saya akan tunjukkan lah nak tukarnya macam mana. Okay, alright. Di sini, okay, yang ini kalau korang tengok dekat sini, yang ini saya namakan dia entry page. Apabila kita buat iklan dekat Facebook Ads, bila kita jual ubat kuat, kita kena kita kena tutup kita punya page tu. Kita tak boleh buka terus nak tunjukkan konten apa yang kita nak jual di situ, sebab nanti biasa iklan tu dia tak akan bertahan lama. So sekarang ni kita nak membuatkan iklan tu bertahan lama, so kita kena gunakan nama dia entry page. So bila first orang klik iklan pada Facebook tu, dia akan pergi ke entry page dulu. Di dalam entry page ni, barulah dia, apabila dia tekan di sini, barulah dia akan pergi ke second page, iaitu sales page. Yang inilah sepatutnya sales page. Okay, yang ni, ni saya dah tunjuk tadi. Alright. Okay, preview ni saya nak tutup, kita tak biar buka. Okay, mari kita membina landing page kita yang pertama. Okay, di sini bagi ni kita start with blank. Okay, inilah tempat untuk korang membina website ataupun landing page di sini. So saya akan tunjukkan satu persatu apa fungsi dia sebelum kita membina secara menyeluruh. Okey, di bahagian kanan ini adalah di sini adalah bahagian setting untuk page. Kalau korang tengok di sini, di bahagian sini ada tulis page settings, dia tulis page width, ini kelebaran halaman, kelebaran page. Biasanya di sini kita akan pilih sama ada ini adalah common size untuk web page. Okey, dia ada 1200, ada 960, 764. Tetapi kalau kita tengok di sini, okey, di page yang ini, ini page ni menggunakan size 764. So kita tulis di sini kita pilih 764 lah. Okey, di bahagian additional option, yang ni nanti dulu. Okey, bahagian ni, yang ini kita dulu. So custom CSS, yang ni pun nanti dulu. Okey, di sini kita ada tulis macam default font. Default font ni adalah font yang kita nak gunakan di dalam kita punya page lah. Kalau kita tengok di sini, page ni menggunakan font sekejap okey, saya dah sediakan terus. Di dalam page ni, yang page yang korang akan menggunakan sistem management website ni, dia menggunakan sistem dia menggunakan font Anonymous Pro, Antique Olive dan Days One. Okay, saya dah sediakan masuk dalam sistem ni. So untuk ni default font saya nak letak dia Days One lah. Kita letak dia Days One. Mana Days One tadi? Oops. Alright, Days One. Kemudian di bahagian sini elemen ni bukan. Okay. Yang ni jadi saya tunjuk di bahagian widget. Okay, jadi saya tunjuk. Alright. Ini adalah bahagian elemen-elemen yang korang akan pakai di dalam website. Yang ini adalah common element yang memang korang selalu akan pakai di dalam website. Tak kira lah website macam mana korang buat,
yang inilah elemen-elemen yang korang pakai. Dan bila korang pakai sistem engagement website ni, mungkin dia tidak seperti sistem page builder yang macam di luar sana. Dia lebih banyak features yang korang boleh pakai, banyak fungsi yang dia terlalu banyak fungsi. Tetapi satu benda yang korang nak kena ingat, apabila korang menggunakan landing page builder, semua fungsi-fungsi yang canggih yang dekat luar sana tu kebanyakannya korang tak pakai pun. Dan yang korang pakai hanyalah ini saja. Inilah elemen-elemen yang memang korang selalu pakai. Selain daripada ini, korang memang mungkin jarang pakai, mungkin tak sentuh pun. So bila korang pakai sistem ni, janganlah kita macam walaupun dia tidak seperti sistem landing page yang di luar sana, tetapi apa yang korang ada dah di dalam ni, dia dah lebih daripada cukup untuk kita membina website yang conversion rate dia hopefully tinggi. Okay. So, okay, di bahagian sini kalau kita tengok di sini, kalau by default dia akan pilih desktop sebagai dia punya display, dan di sini adalah ini adalah mobile display. Okay, untuk kita melihat fungsi ni berfungsi bagaimana, kita kena membina landing page dulu, baru kita boleh tengok. Okay, saya tunjukkan satu persatu. Okay, section. Kalau kita website, dia ada banyak section. Kalau kita tengok di sini, setiap ini antara dua ni adalah divide by section. Ini adalah section 1, ini adalah section 2. Kalau kita tengok ke bawah lagi, ini adalah section. So setiap ini dia adalah section, dan setiap section ni dia ada lagi content kat dalam tu. Kalau kita tengok, dia ada kiri, ada kanan. So kalau kita tengok di sini, kiri kanan pun, ini pun kiri kanan lebih kurang macam tu. Ini pun ada kiri kanan. So kiri kanan ni dia pisahkan by column. Sekejap lagi saya tunjukkan. Okay, kalau kita tengok contoh yang kita buat tadi tu, contoh, kalau korang tengok sini, let's say saya tambah lagi satu section baru untuk kita boleh nampak beza. Okay, bila korang pilih section baru, dia akan tanya untuk korang nak berapa kolom di dalam satu section tu. So di sini saya pilih 2 kolom. Okay, untuk membezakan antara kolom atas dan kolom bawah, saya letakkan color. So kolom atas, section atas saya letakkan color biru. Kolom bawah, section bawah saya letakkan color merah. So korang boleh nampak perbezaan dia. So kalau korang tengok betul-betul dekat sini, dia ada macam satu garisan yang membezakan antara kolom kiri dan kolom kanan. Kegunaan dia adalah untuk supaya nanti bila korang buat macam satu content, dia kegunaan dia adalah untuk mobile sebenarnya. Kita besarkan dulu supaya boleh nampak beza. Kat sini kalau kita select pada elemen ni, di atas ni ada option lagi yang namanya duplicate. Kita boleh duplicate saja content ni, kita letak di sebelah. Okay, ini saya namakan column 2. So bila kita divide content by column, dia akan memudahkan kita nanti untuk menyusun content tu untuk mobile. Apa yang saya masukkan kat sini adalah, kalau kita tengok kat sini, kalau kita tekan mobile ni, tekan atas, kita akan nampak kecilkan dulu. Right. Kita akan nampak nombor 1 berada di atas dimulai nombor 2. Kalau kita tengok di sini, dari kiri ada kanan kan. So kalau kita tengok pada mobile ni nanti setiap kolom ni dia akan stacking. So yang di kiri akan berada di atas, yang berada di kanan dia tu akan berada di bawah dia. So sama juga dengan ada yang kolom 3 ataupun yang 4 kolom tadi. So kalau kolom yang ada 3 kolom yang ataupun ada 4 kolom, dia akan jadi macam ni lah nanti. Dia akan jadi lebih kurang macam ni. So dia akan stacking macam ni. Oops. Okay, dia akan stacking macam ni kalau korang bila 4 kolom tadi. Okay, so bila korang bina konten tu nanti, dia akan memudahkan untuk menyusun. Tetapi bila korang dah buat landing page ke apa, still korang kena susun landing page tu mengikut kesesuaian mobile tu lah, supaya dia nampak cantik, supaya dia nampak kemas. Okay, so tunggu kita pilih ke desktop. Okay,
So kalau korang klik pada section ni dan korang pergi ke option tepi ni, dia ada nama dia full width, lebar penuh. So kalau korang tekan lebar penuh ni, full width, dia akan, skrin tu dia akan lebar sampai ke, oops, sekejap. Okay, di tab sini sama juga kalau kita tengok dekat section bawah ni, kita boleh tekan full width. So mengikut contoh yang website ni, sepatutnya dia punya apa, section tu full width lah. Okay, so kat sini kita pilih full width. Sekejap. Okay, untuk kita mulakan mencontohi apa, untuk mula kita duplicate website ni, saya akan delete semua section di sini. Saya delete, yang ni saya akan tukar color, dia color putih. Alright, so kalau kita tengok dekat sini, background ni dia background, sekarang kita tengok background ni background bergambar. So apa yang kita kena buat adalah first kita klik pada mana-mana section ni, kita nak pilih section ni. Kemudian di sebelah kanan ni kita tengok dia pilih bahagian style ni, kita pilih image. Kemudian kita klik pada change image. Okey, di sini korang boleh tengok lah di mana saya dah organize gambar-gambar yang saya gunakan di template Energy Man. Saya dah organize kan, saya letakkan mengikut folder produk. So, kalau dekat sini kita jual Energy Man, kita boleh tengok pada folder Energy Man. Kita klik pada folder Energy Man. Kemudian kita kena cari gambar-gambar yang ada di dalam Energy Man tu di sini. So, kalau kita tengok dekat sini, gambar dia. Okay, saya ambil lah mana-mana ya. Saya ambil gambar ni, kemudian saya klik untuk pilih, kemudian saya save and close. So, alright, saya dah dapat. Okay, kita tarik sikit. Kemudian kalau kita tengok ada lebihan putih dekat sini, so macam ni kita nak buat adalah kita tekan adjustment ni, kita ambil fill. Alright, dia dah, supaya dia full terus. Gambar ni mungkin nampak macam tak cantik, kita pilih gambar lain, kita tengok. Okay. Oh, ini strip lagi malam. Alright. Okay. Okay, tak apa, ni abaikan. Kemudian kita kena letakkan gambar produk. So kita nak letak gambar produk, senang saja, klik pada, pilih kat sini, ambil image, drag, kemudian kita cari gambar produk Energy Man. Kalau di sini kita tengok mana produk Energy Man ni. Okay, ni gambar produk dia. So gambar ni terlalu besar, kita kena kecilkan sedikit. Okay. Alright. So ada lagi, kita kena letak headline ni, 5 hari tetap kena keras bencana ni. Ini adalah gambar. So kita kena buat benda yang sama. Kita ambil gambar daripada begini, klik image, drag di sebelah, kemudian kita kena cari side bencana. 5 hari tetap keras bencana. Okay, di sini kita klik, kita drag sini. Kemudian, okay, di sini kita ada tengok dia ada macam free gift counter macam tu, ada macam countdown timer. So kita kena tambah. So kalau tengok kat sini ada warna kotak kuning. So kita kena tambah kotak kuning dulu. Saya start besar, saya kena besarkan. Nak besarkan saya senang saja. Klik ni, tarik. Kemudian kita tambah kotak. Okay. Kotak dia warna kuning. So
kuning. Okay, Chrome, kalau korang pakai Chrome extension, ada Chrome extension yang namanya Color Pick Eyedropper. So kalau Color Pick Eyedropper ni korang boleh Google saja, kemudian boleh tambahkan ke dalam Google Chrome sebagai extension untuk memudahkan korang pilih color yang bersesuaian dengan korang punya website. So kat sini saya, okay, di bahagian ni pilih box tadi. Kemudian di bahagian kanan ni cari klik pada style, klik pada color, kemudian kita kena letak color code dia di color code dia di sini. Make sure kena ada hashtag. Okay, atas, close. Alright. So kalau kita tengok di sini dia ada background dia ni, ada border ni, ada border warna hitam. So kita kena pilih, ambil di bahagian sini, pilih border. Kemudian kita kena turn on dulu, kita kena enable dulu border dia. Enable, kita kalau tengok kat sini, kita kena pilih hitam, close. Alright, dia dah 4 pixel lebih kurang macam tu kalau kita tengok. Okay, dia mungkin kurang sikit. Kita tengok, jadi tak? Okay, lebih kurang 2. Kalau kita tengok dekat sini border dia lebih kurang dalam 2 pixel macam tu. Okay, so letak dekat sini. Kemudian kalau kita tengok sini, promosi free gift tinggal. Okay, kita kena letakkan teks di dalam kotak tu. So macam mana kita nak buat? Kita klik pada teks, kita drag, kemudian kita tarik macam ni sikit. Promosi free gift, promosi free gift tinggal. Lebih kurang macam ni, klik pada atas. Alright. Okay, kita sekarang ni kita kena letak counter timer di dalam kotak ni. So macam kita buat, pergi ke belah kanan ni, cari nama dia counter. So kita klik, drag. So klik, okay. Kemudian kita klik pada settings. Okay, counter timer ni kita klik pada setting tu, kita setting dia. Kemudian kita klik pada sini, created days ni, kita klik pada corak ni. Kemudian di sini, okay, di bahagian sini, okay. So di bahagian sini, di bahagian date and time of completion of the countdown ni, ni adalah dia punya countdown timer pattern. Kita nak macam mana countdown timer ni berfungsi. Ada yang nama dia do not repeat, ada yang nama dia repeat every week, ada yang nama dia countdown set time. So option ni nanti korang boleh explore sendiri. So yang kalau kita tengok pada page ni, yang saya pilih di sini adalah repeat every week. So di sini saya boleh pilih waktu dia, bila saya nak dia habis. Kalau kita tengok di sini, waktu dia pukul 2 petang minit 46 saat. Okay, lebih kurang macam tu. Okay, kita tengok. So save and close. Okay, dia macam besar sangat kan. Kita klik balik, kita kecilkan size dia. So macam mana kita nak buat, kita letak dalam 32. Tengok, lebih kurang. Save and close. Alright. Okay. Okay. Alright. Okay. Okay. So forgive. Lebih kurang. Alright. Okay, kita dah dapat kita punya timer. Kita dah ada kita punya ni. Sekarang ni kita nak kena bina yang nombor section yang nombor 2. Okay, sekarang macam kita nak bina section nombor 2, senang saja. Kita pergi tambah section nombor 2, kita klik di sini section, kita drag dia di sini. Kita pilih, kalau kita tengok dekat sini dia ada 2 kolom, ada kiri ada kanan. So kita pilih 2 kolom. So kita kena besarkan dia, kita kena dapat full width. Kita full width. Kemudian kita tengok ada background dia warna hitam, lebih kurang macam ni, ada pattern. So dia adalah gambar sebenarnya. So di bahagian style ni kita pilih image, kita klik change image. Kemudian di bahagian mana ya? Okay, ini adalah background dia. Betul ni?
Iya, lebih kurang. Okay, betul. So, it's cover Taiwan's. Okay. Okay, kita besarkan sikit. Alright, kita kena tambahkan headline. So headline ni adalah berbentuk gambar. So kita kena cari image. Kita kena scroll. Mana image tadi? Family image. Alright. Okay. Okay, lebih kurang macam tu. So kita ada di kotak macam ni. Kita ada di kotak. So macam kita nak buat, kita scroll kotak ni kita boleh duplicate saja. Kalau kita tengok dekat sini, saya duplicate adalah kita select pada elemen tu, kemudian kita klik pada duplicate. Dan kita click and drag. Sini, kemudian kita tarik dia sikit. Okay, kemudian kita kena letak teks dia. Dia ada lagi 2-3 kali celup saya nombor kurang macam tu. So kita kena ambil teks. Kita click and drag. Kemudian kita kena tukar. Kalau kita tengok dekat sini, teks yang kita pakai ni adalah Anonymous Pro. Macam mana kita nak dapatkan teks tu adalah sekejap saya copy paste dulu. Copy paste. Kemudian kita kena besarkan size dia sedikit. Okay, besarkan size dia. Alright, kemudian kita kena tukar. Kalau kita tengok dekat sini, dia punya font yang ni adalah Anonymous Pro. Dia punya tebal 700. Dia punya tu italic. So apa yang kita kena buat adalah kita kena klik pada sini, klik pada Anonymous Pro, make sure dia bold. Sekejap, kita kan edit, make sure dia bold. Nak kali scope harus bold. Okay, kita sudah bold. Kemudian di bahagian sini kita pilih bold. Alamak, kita pilih bold. Okay, lebih kurang tu. Kalau tak tebal lagi, kita boleh besarkan lagi size dia. So kita scroll ke atas sedikit. Okay, kalau kita tengok dekat sini, dia punya produk ni lain kan. So kita ada salah. Yang ni produk yang kat atas ni kita drag ke bawah, kecilkan sikit, tolak ke atas. Alright, kemudian kita kena ada produk ni. So kita ambil gambar baru, One Energy Man Advance. Okay, yang ini kita pilih, scroll ke atas, kemudian kita kecilkan sedikit. Dah dapat kita punya page lebih kurang sama. Kita tolak sikit, kecil sikit ni. Kecilkan sedikit. Okay, kalau kita lebih besar ni. Okay, kalau besar pula tak lah. Okay, dia bagi sikit. Tapi lebih kurang lah. Kita boleh besarkan sikit kita ni. Oi, tak boleh besarkan. Tak besar. Okay, alright, dah dapat. Okay, page kita lebih kurang sama. Kita tengok. Kita tengok di sini.
Kita dah dapat dah page kita. Kemudian kita kena tambahkan lagi section yang berada di bawah sini. Okay. Okay, yang ni mari kita bina pula yang section yang ini. Yang ini kita abaikan lah. Kita bina section ni. So kalau kita tengok di sini, section yang ini dengan section yang di sini dia macam nampak lebih kurang sama kan. So instead of kita bina semuanya pada kosong, kita boleh just duplicate saja section yang kita dah bina untuk kita gunakan di section yang lain. So macam ni kita nak buat, kita pilih section yang kita nak, kemudian kita klik pada sini, klik duplicate, kemudian kita akan dapat dua section yang lebih kurang sama. Kemudian kita boleh, kalau kita tengok dekat sini, kita just tinggal tukar je isi dia. So kita gambar yang sama tadi, kita klik change, kemudian kita cari gambar nak saya tunjukkan satunya buat kod. Okey, nak saya tunjukkan mana. Okey, ini dia punya gambar tu. Okey, kat sini kita boleh besarkan dia. Kita buat macam ni. Kalau section ni kurang besar, kita boleh besarkan size dia. Klik saja. Kita drag, kita drag, kita drag. Oops, sekejap. Okey, elemen-elemen yang ada di dalam website ni kita boleh pilih dia secara sekaligus. So macam ni kita nak pilih adalah kita klik mouse, kita klik drag, dan kita boleh drag dia bersamaan. Macam ni. So okay, kita besarkan dia. Ke bawah, tarik ke tepi. Alright. Okay, kita besarkan sedikit. Kalau kita tengok di sini, dia menggunakan counter yang lebih kurang sama dengan yang di sini. So instead of kita bina daripada kosong, kita buang ini, kita buang yang ini, kita copy je space daripada atas. Klik drag, kemudian kita tekan copy. Ini copy. Okey, ke atas ni duplicate. So kita boleh drag saja ke bawah. Alamak. Alright, kita dah dapat. Okey. Ke elemen, kita duplicate di elemen saja. Settings, kita save close. Okay, saya tak tahu kenapa dia jadi macam ni. Tak apa, kita buang, kita ambil counter baru. Counter baru, kita klik saja settings, kemudian kita pilih corak yang kita pilih tadi tu. Mana tadi? Okay, template. Kita pilih this. Okay, save close. Alright, kita dah dapat. Kita pilih. Okay, lebih kurang. So timing nanti korang boleh setting sendiri lah macam mana. Okay, dah dapat lebih kurang. Kita kena kecilkan sedikit. Okay, dah dapat. Okay, untuk section yang ini dan section yang ini saya tak akan tunjukkan. Nanti korang boleh explore sendiri. Untuk korang boleh bina sendiri. Sebab senang saja. Semua elemen-elemen gambar-gambar saya dah sediakan di dalam sistem management ni. So, macam tadi kalau korang masuk ke change, kalau kita tengok pada image, di bahagian default gallery ni, saya dah letakkan semua gambar yang saya pakai di dalam sistem management. Semua saya dah letak di dalam folder ni. So korang boleh cari, boleh explore sendiri dan boleh bina sendiri. Okay. Untuk section ni saya akan binakan sebab saya nak tunjukkan bagaimana nak letak link WhatsApp ke dalam landing page supaya mudah untuk korang. Okay, di bahagian sini kita tengok.
Kita kena bina satu section baru. So so kita tarik section ni pergi ke sini. Kemudian kita tengok ada berapa section ni, ada berapa kolom ni, ada kiri kanan kolom. Alright, so kita pilih 2 kolom. Kita make sure dia ada full width. Ada full width. Kemudian kita kena letakkan warna merah. So kita pilih warna merah. Kemudian sini kita pilih color merah. Okay. Terus and kita kena letak barang baru sampai. Okay, kita kena letak text di sini. So, cari text, double paste. Okay, kita kena pilih Anonymous Pro. Okay, kita kena letak barang baru sampai. Kita copy paste je lah. Copy paste. Okay, kita tarik dia. Okay, kemudian kita kena bow. Kita kena besarkan. Sampai, okay. Kita scroll ke atas. Color dia warna putih, so kita ambil warna putih. Select di bahagian paling kanan ni. Close. Alright. Barang baru sampai, lebih kurang. So, kita ada COD dan pengantaran kurier barunya. Okay, ini kita just duplicate saja. Okay, kita kena pilih regular. Alright, kita dapat apa kita nak. Sikit, kita kena besarkan ni sikit. Okay, dah dapat. Kemudian kita kena letak kotak kuning ni. So macam ni kita nak buat. So kita copy paste yang dah ada je. Copy paste yang dah ada. Kita buat 1, 2, 3. So 1, 2, 3. Alright. Kemudian kita buat 1, 2, 3. Kita cuba anda melalui WhatsApp. So kita di mana lokasi. Okay, di sini letak bold, so kita unbold dia. So kita pilih di sini regular. Okay, kena tarik sikit. Okay, kena tarik sikit biar dia besar. Kita tarik. Sekarang dia bukan boleh nelan. Alright, tarik sikit. Kita kena jarakkan dia. Okay, kita letak Ninja Van. Kita ambil gambar tepi ni, image, management, kita cari Ninja Van. Okay, dari sini Ninja Van. Okay. Alright. Okay, dah ada. So kita kena letakkan gambar motor ni. Gambar motor ni, click match, scroll tepi. Mana gambar motor? Okay, gambar motor.
Kita besar sangat, kita kena kecilkan sikit. Okay. Dah siap. Motor mak rempit kita. Okay, dah ada. Dan sekarang ni kita nak tambah button. Button. So, nak cari button senang saja. Pergi ke tepi ni, button. Kita letak kat sini. Okay, untuk kita letak link, di bahagian sini button, kalau kita klik pada button ni, kita tutup dulu. Okay, untuk tukar perkataan button ni, pergi ke tepi kanan ni, cari label. Okay, di sini kita boleh tukar. Contoh kita letak WhatsApp 01129300600 sebagai contoh. Kita jarakkan sikit untuk memudahkan orang untuk baca. Okay, macam besar sangat kan, so kita boleh kecilkan dia punya size teks tu. Pergi ke bahagian tepi sini, di tipografi kita kecilkan. Okay, kat sini macam tebal sangat lah, kita kecil, kita pilih kita punya lain. Kasi balik 610. Okay, dapat kat sini button yang warna biru macam tak cantik, so kita nak tukar color. So apa kita boleh buat adalah kita pergi ke tepi ni, ambil bahagian background, kita ambil yang bahagian style ni, kita tukar jadi warna hijau. Okay, warna hijau. Alright, dah dapat. Kemudian teks ni kalau kita tengok dia macam tak pop up sangat kan. So apa yang kita boleh buat adalah sini kita boleh ambil text shadow ni. Kan text shadow nampak dah warna putih dia macam keluar sikit. Okay, lebih kurang macam tu lah. So sekarang ni kita nak masukkan link WhatsApp. So kita nak masukkan link WhatsApp, bagaimana kita nak buat adalah kita klik pada button, kemudian kita klik pada settings. So kemudian di sini kita tulis dia ada option sama ada kita nak redirect ke mana-mana URL ataupun redirect to landing page kalau kita ada buat landing page yang lain di dalam kita punya website ni, ataupun kita boleh download file. Yang ni kita tak pakai, so biarkan. So bahagian section link ni adalah kalau kita nak buat macam nak buat anchor text. So kejap lagi saya tunjukkanlah anchor text tu. Okay, light box ni adalah yang saya tunjuk tadi tu lah, yang awal-awal tu yang ada light boxes yang ada tu. So bila orang klik pada button tu, dia akan keluar macam satu pop up. Itulah light box. So nanti korang boleh explore features ni kalau korang nak buat light box. Okay, pastikan korang kena ada light box dulu lah. Korang kena create dulu light box, baru korang boleh enable features ni, target light box. Ini adalah templates button. Kalau korang tengok kat sini, korang boleh pilih. Kalau korang malas nak create design ke apa, so korang boleh pilih je template yang ada di dalam ni untuk just pakai terus. Dari settings yang ni tak apa, yang ni abaikan. Yang ini di bahagian type ni kita pilih redirect. So di bahagian target URL ni lah yang kita nak letakkan kita punya WhatsApp link. Okay, WhatsApp link dia ada banyak. Kalau kita tengok kat Malaysia ni, dia ada yang pakai WhatsApp whatsapp.my and whatsapp.my. Ada yang pakai api.whatsapp.com tu. So biasa saya pakai API WhatsApp tu je, lagi senang. Macam ni saya buat adalah alright, sekejap. Alright. Okay, WhatsApp. Okay, saya ambil yang ni. Ambil link ni, kita copy, kemudian kita pergi sini. Target URL, where does the button lead? Paste macam gitu. So di bahagian sini dah ada track click as landing page conversion. So korang boleh klik ni sebab nanti landing page ni, sistem landing page ni dia akan track setiap klik button, setiap klik pada button, website ni akan klik track tu, dia akan track klik tu sebagai conversion. So which is bagus, nanti korang boleh track bila korang buat iklan PPC, Google Ads ataupun Facebook Ads, korang boleh manage, korang boleh tengok klik tu untuk track sama ada okay, contoh orang datang daripada iklan, dia klik pada iklan, kemudian dia pergi ke landing page. So daripada landing page tu, bila pada button tu, bila dia klik pada button tu, dia akan pergi ke next action tak. Button tu dia mewakili action. So bila orang klik pada button tu,
dia akan pergi ke next. Contohnya macam kalau button tu button WhatsApp, so bila diklik button WhatsApp tu, dia akan pergi ke next, dia akan pergi ke next step. So nanti menggunakan data tu, korang boleh macam mana cakap, korang boleh decide sama ada korang boleh track korang punya conversion rate landing page tu. Okay, ini boleh abaikan. Save and close. Okay, klik save and close. Okay. Alright, macam tu saja kalau kita nak buat button. Dan button ni dia bukan saja boleh kita letak button WhatsApp. Contoh kalau korang buat korang ada checkout system menggunakan WooCommerce ataupun order sini on pay macam tu, korang boleh dapatkan link URL yang di atas, link form tu, link checkout system tu untuk linkkan ke dalam button ni. Link ni dia tak semestinya button WhatsApp saja, mana-mana page pun boleh. Sebagai contoh, kalau dekat sini saya ambil link video engagement online ni, saya ambil, saya copy, saya boleh letak di sini sebagai link. Okey. Alright, kita dah ada page kita. Kemudian kita nak buat apa lagi? Okay, ni dah ada. Okay, sekarang ni landing page kita dah ada, dan sekarang kita kena optimizekan page yang kita buat ke dalam bentuk mobile. So macam mana kita nak buat adalah kita pilih option di atas ni, klik pada mobile version. Kalau kita tengok di sini, see, landing page yang kita buat tadi dah dalam berbentuk mobile. So kita boleh tengok, nampak? Okay, so ini macam terlalu besar untuk mobile, so kita boleh kecilkan lah sedikit. So, kita sesuaikan dengan mobile punya experience. Kecilkan macam ni. Okay, besar sangat ni. Best kita kena buat macam ni. Kecilkan. Alright, dah dapat. Okay. So sekarang ni okay. Okay. So nanti selepas korang buat landing page berbentuk mobile ni, selalu check lepas korang save, publish apa semua, korang kena selalu check lah dengan menggunakan smartphone sendiri, sebab kita nak tengok bila kita membaca tu, bila kita baca kita punya landing page, sedap tak mata kita memandang. Sebab kalau korang pun susah nak baca, kemungkinan besar korang punya visitor, pelawat, prospek ke apa, dia berkemungkinan pun susah nak baca website yang korang buat. So make sure mobile experience kena best lah untuk kita sampaikan kita punya maklumat ni. Make sure orang senang nak baca, orang senang nak faham apa yang kita nak sampaikan, sebab itu yang akan leads kepada sales. Okay, besar sangat. Gambar tu jangan terlalu besar. Tulisan tu jangan terlalu besar. Tulisan tu biasa kalau kita tengok orang yang buat mobile website, dia suka letak tulisan ni besar-besar, dia suka letak macam besar macam ni kan. Kalau letak besar-besar macam ni, orang susah nak baca. So size yang bersesuaian dengan mobile ni sebenarnya di dalam 16 saja. Kalau korang tengok dekat sini, kita boleh kecilkan dalam 16. Dia lebih kurang 16 macam ni je size dia. Dia tak perlu besar sangat, dia tak perlu kecil sangat. Dia just sedang-sedang je, sedap mata kita memandang. Kemudian kat sini betulkan sikit. Yang mana-mana yang sengit-sengit tu korang memang kena betulkan. Jangan bagi dia sengit, jangan nampak dia macam cepat buruk kan. Sebab kalau website korang buruk,
trust untuk orang membeli tu dia kurang sikit. So kecilkan, ini kita letak tepi sini. Okay, lebih kurang dah dapat. Ini kita boleh letak macam tengah kan. So apa saja apa yang korang edit di bahagian mobile, contoh ini bahagian desktop, ini bahagian mobile. So apa saja yang korang edit di bahagian mobile, dia tidak akan berubah di bahagian desktop. Daripada segi macam size, positioning, dia sebagai contoh saya nak tunjuk kat sini. Kalau kita tengok mana okay, contoh dekat sini kalau kita tengok di bahagian formula ini di sini tulisan size dia adalah 16. Tetapi kalau kita pergi ke desktop, tulisan size yang sama ni dia jadi 22. So bila korang edit untuk mobile dan desktop ni, dia macam ada satu dia punya, bila untuk size, positioning, dia separate dia punya style dia. Okay. Sebab tu bila lepas korang buat landing page menggunakan untuk desktop version, make sure korang kena edit juga untuk mobile supaya dia nampak tak sengit, dia tak apa, supaya dia nampak bagus. Yang ni macam ni sikit kita buka. Okay. Ni nampak macam besar sangat, kita kecilkan. Alright, lebih kurang macam tu. So korang dah dapat landing page yang korang buat dari segi mobile dan desktop. Korang kena semak balik 2-3 kali. So apa yang sekarang korang buat adalah make sure jangan lupa save. Korang boleh preview dulu. Kita save. Okay, kemudian kita preview. Okay. Kenapa dia macam ni? Okay. Okay, betul, sambil kita betulkan sedikit. Kenapa ni? Adakah tulisan dia terlalu besar sangat? Terlalu besar, kita kena kecilkan. Kita letak 22. Okay, save. Siap. Okay, saya pun tak tahu kenapa dia jadi macam ni. Tak apa, kalau dia jadi macam ni, korang buang, korang reset balik lah. Terus make sure step perubahan yang korang buat tu korang kena semak balik untuk mobile. Okay. Alright, not bad. Kemudian kita kena publish. Okay. So, macam ni kita nak buat. Klik pada publish. Alright, okay, korang boleh nampak page yang korang dah publish di bahagian sini. Kalau korang klik pada link page ni, nama-nama yang disediakan by default ni. So korang dah nampak korang punya page. Saya tak tahu kenapa counter dia macam ni. Mungkin dia macam bagi sikit, tapi tak apa, biarkan. Okay, dekat sini kat sini adalah option yang macam mana korang nak publish korang punya page. Korang nak letak dekat mana? Contoh, kita boleh publish, kita ada 3 option untuk publish kita punya page. Sama ada di
sistem management website ni, ataupun di WordPress ataupun di server. So di bahagian server ni korang boleh abaikan sebab yang ini korang jarang korang memang takkan pakai pun. So kita boleh abaikan ni. Okay, kebanyakan yang korang akan pakai adalah di sini. Korang akan hostkan di dalam landing page, di dalam sistem management website. So pastikan nama domain yang korang dah buat tu dah siap, dah dikonfigure dengan baik, dah masuk ke dalam sistem. Kalau belum, tak apa, dia akan jadi macam ni. Korang tunggu saja dalam masa 24 jam, mungkin lebih kurang macam tu. So kalau dia dah letak nama domain korang dah boleh pakai, nanti di bahagian path ni korang boleh letakkan apa-apa saja nama. Sebagai contoh, kalau kita buat iklan di Facebook, kita boleh letakkan iklan ni, kita boleh letakkan path ni adalah Facebook Ads sebagai contoh lah. So ini adalah untuk memudahkan korang untuk separatekan okay, landing page ni untuk apa, landing page ni untuk apa, landing page ni untuk apa. So sebab korang boleh create banyak kan, landing page tak mesti satu. So let's say korang create 2, 3, 4, so letakkan path supaya mudah untuk korang manage korang punya landing page tu nanti. Alright. Kemudian dah buat, dah assign nama domain sebagai contoh di sini. Klik pada save changes. Okay. Sebagai contoh lah, kita ambil macam tu. Alright, kita dah siap. Okay, ini adalah kita punya landing page. Okay, landing page dah siap. Okay, bila landing page korang dah ada, kalau kita ambil kat sini kan, landing page korang dah siap satu. Di sini adalah tempat yang mana korang boleh explore korang punya landing page. Kalau kita klik pada dashboard ni, kita klik pada dashboard, di sini korang boleh tengok berapa visit ke landing page korang, dan korang boleh tengok leads, berapa banyak leads yang korang boleh dapat daripada ni. Yang ini obviously korang kena setting, dia kena setting menggunakan form macam tu, borang. Dan conversion rate ni dia akan kira lah based on visit, berapa leads yang masuk, dia akan kira berapa conversion rate dia. Okay, dan di sini ini adalah analytic untuk website korang. Korang boleh tengok daripada tarikh ke tarikh berapa, contohnya pada 18 ke 18 Mei berapa banyak visit. Ataupun korang boleh decide macam 17 Mei ke 18 Mei berapa visit macam tu. Ini adalah bagus untuk korang, nanti adalah bahagian untuk macam korang nak analyse marketing yang korang buat daripada Facebook pergi ke page, berapa banyak visit, efektif ke tak konten yang korang letak, gambar yang korang letak, boleh tak menghasilkan jualan. Ini adalah untuk kita analyse, untuk kita tambah baik, untuk kita improve kita punya iklan ataupun landing page supaya dia boleh mendapatkan conversion yang lebih tinggi. Okay, kemudian kalau kita tengok bahagian leads ni, okay, ni tak ada lagi, saya tunjuk. Okay, ni nama dia A/B test. A/B test ni macam untuk split test lah. So apa dia guna untuk split test ni adalah, misal kalau korang buat PPC ataupun berbentuk Facebook Ads ataupun Google Ads, biasanya orang yang buat PPC ni, dia akan create satu URL tu, dia akan create pelbagai variant untuk dia punya landing page. Dan biasanya dia akan buat macam pelbagai, mungkin satu landing page A mungkin mempunyai headline yang berlainan dengan landing page B. Mungkin landing page A berlainan color, berlainan warna dengan landing page B. Sebab bila kita marketkan sesuatu, ada orang dia respon terhadap headline yang macam ni, ada orang respon yang offer yang macam ni. So di situlah peranan A/B test ni. Maknanya korang boleh create pelbagai landing page, dan boleh create di setiap landing page tu ada pelbagai offer. Okay, offer landing page A offer lain, landing page B offer lain. So then korang boleh iklankan kepada satu target market, kepada satu group market yang sama, dan korang boleh tengok lah kat situ, kita boleh analyse dia punya result dia macam mana. Dan korang boleh pisahkan, korang boleh buat macam mana korang nak pisahkan antara traffic A dan traffic landing page A ke landing page B tu, based on macam mana, selepas 100 visit ke, selepas 50 visit ke, selepas setiap kali 10 visit ke, macam mana, ataupun based on conversion, ataupun based on hari ni kita nak pakai variant A, esok kita nak pakai variant B, lusa kita nak pakai variant C. So kita boleh bezakan lah macam tu kalau kita nak buat.
So macam ni korang nak copy variant tu senang saja. Korang boleh klik macam ni je. Copy the main variant. So korang boleh copy macam tu. Let's say kita kat sini kita namakanlah sikit landing page A. Yang ni kita namakan landing page B. Sebagai contoh kita save. Kemudian setiap landing page kita boleh edit lah. So macam ni kita nak edit senang saja. Pergi ke kiri ni, klik pada edit. Sekejap kita tekan preview dulu. Kita tekan back. Okay. Tekan edit. Okay. Settings. Okay, let's say kalau landing page ni saya tak nak ada counter. So, saya buang counter, saya nak gunakan gambar yang berlainan sedikit. Saya change. Kemudian saya nak letak gambar. Okay, saya nak pakai gambar ni kot. Okay, contoh yang ni saya nak tukar headline lain. Saya nak tukar headline, nak tanya mana? Management particular. Contohlah. Okay, macam ni kot. Okay, boleh lah ni. Okay lah, ni adalah variant B. Publish. Okay, kita dah dapat kita punya ni. So nanti yang ni korang boleh explore lah. Nanti korang boleh tengok berapa visit yang ni dapat, landing page A dapat, berapa visit yang landing page B dapat, berapa leads, berapa conversion rate dia macam mana. So korang boleh, untuk start test korang boleh start the test. Start the test. Okay, apa lama saya ni? Okay. Saya tak tahu pula kenapa tiba tadi kenapa ada problem. Tapi tak apa, jangan risau. Okay, once korang dah start the test, dia akan jadi macam ni. Korang tak boleh edit dah ni. Okay, tapi untuk for ni, alright. Okay, di bahagian JavaScript code ni, di sinilah korang nak masukkan Facebook pixel tu nanti. So macam mana nak buat? Kita kena dapatkan Facebook pixel dulu, baru kita boleh masukkan di sini. Okay. Okay, di bahagian di dalam video ni
kita akan belajar bagaimana nak masukkan Facebook Pixel ke dalam landing page yang telah kita buat sebentar tadi. Okey, mari kita mulakan. Okey, untuk meletakkan pixel di dalam landing page tadi, pastikan korang kena masuk ke bahagian di bahagian sini. Pastikan di bahagian sini, klik pada ni, cari bahagian event manager. Okey, kemudian dia akan keluar tampilan seperti ini. Di bahagian sini korang kena klik pada add new data source, kemudian klik pada Facebook Pixel. Lama sangat. Sekejap. Source, okay, the source for the pixel. Okay, klik continue. Okay, di bahagian sini ambil bahagian ini, manually add pixel code to website. Klik pada sini. Okay, ini adalah kod pixel yang korang kena masukkan. So macam mana? Klik, kalau tengok dia punya apa? Dia punya instruction kat sini, dia copy and paste the pixel code into the bottom of the header section of your site. So klik pada sini, copy code to clipboard. So kita dah copy, kita balik semula kepada kita punya sistem tadi. Pergi ke bahagian JavaScript ni, make sure korang kena masuk ke learning pages. Kemudian pergi ke bahagian JavaScript code. Kemudian di sini klik pada bahagian add script. So di bahagian sini letakkan nama Facebook Pixel seperti contoh. Kemudian di bahagian content ni, pastekan Facebook Pixel yang korang copy tadi. Okay, Facebook Pixel copy, kita tengok sama tak? Okay, sama. Okay, kemudian di bahagian position ni, pastikan korang pilih di bahagian head. Okay, di bahagian head. Di page ni, biarkan saja, make sure di bahagian main page. Main page adalah page yang korang buat tadi. Itu adalah page utama. Di bahagian enable, make sure kan dia klik untuk enable. Kemudian klik pada add. That's it, itu saja untuk tambah ke Facebook Pixel. Kemudian kembali balik kepada Facebook tadi. Di sini, bahagian sini kita klik pada continue. Kemudian di sini kita yang ni use Facebook event to save migration. Okay, ini tak perlu rasanya. Ini tak perlu. Baik je. Okay, itu saja nak install Facebook Pixel. Dia ada Facebook Pixel ni, dia ada lagi event yang lebih advanced. Yang itu nanti kita akan belajar kemudian. Apa yang saya masukkan adalah di sini. Kalau korang tengok di bahagian sini, e-commerce and retail ni, kalau kita tengok okay, dia ada event yang nama dia view content, search, add to wishlist, add to cart, initiate checkout, add payment, purchase, semua ni, subscribe. Semua ni adalah kita boleh gunakan untuk increase kita punya conversion. Sebagai contoh, tak semestinya kita nak tunggu orang bila klik sesuatu iklan tu, bila dia habis check out, dia habis bayar apa semua, baru kita akan kira sebagai satu conversion. Tak, dia tak perlu macam tu. Bukan itu saja yang kita boleh buat. Setiap iklan yang kita buat, kita boleh create iklan tu. Sebagai contoh, bila dia pergi ke page A, pergi ke page B, kita boleh assign sebagai satu conversion juga. So, bila kita buat macam tu, instead of kita tunggu orang check out baru kita kira satu visit sebagai satu conversion, kita boleh buat based on event. Itu adalah untuk supaya data-data tu nanti Facebook boleh gunakan profile pelanggan-pelanggan tu tadi untuk dia cari sesiapa saja yang mempunyai profile yang lebih kurang sama macam customer-customer tu tadi. Dia nak cari prospek-prospek yang lain supaya dia boleh tampilkan iklan-iklan yang korang buat, dia boleh displaykan pada orang-orang itu. Sebab di dalam dunia marketing ni, dia ada yang namanya customer profiling, ataupun korang biasa dengan nama dia customer avatar. So customer avatar yang Facebook buat, dia lebih advance sedikit. So kalau kita melihat pada marketing logic, setiap pelanggan yang membeli barang yang sama, dia sebenarnya mempunyai lebih kurang karakter yang lebih kurang sama. Dia mempunyai macam karakter yang lebih kurang sama, dia punya niat nak membeli tu lebih kurang sama. Apa yang orang, contohlah kalau kita nak beli buat kuat, let's say kita nak beli buat kuat, apa yang kita akan buat dulu?
biasa mungkin kita akan Google, kita nak cari kita akan cari info berkenaan dengan ubat kuat. Kita akan buat aktiviti-aktiviti yang lebih kurang sama macam orang yang nak beli ubat kuat yang lain. Sebagai contoh, kalau orang tu nak beli kasut bola, biasa orang yang nak beli kasut bola ni dia suka main bola, dia suka beli baju bola, dia suka. So orang-orang yang ni Facebook dia ada data untuk based on event yang apa yang orang tu buat di dalam Facebook ataupun di luar Facebook. Facebook ada database setiap seseorang tu. So dia boleh gunakan conversion yang korang buat ni, conversion yang korang decide tu nanti untuk menambahkan lagi prospek untuk lebih kurang macam untuk beriklan lah. Dia lebih kurang macam tu lah. Dia macam apa yang saya jelaskan ni dia terlalu kompleks. Tapi nanti kita akan perhalusi benda ni bersama-sama di dalam video akan datang. Okay. Okay, itu saja nak masukkan Facebook Pixel. Sekejap that's it. Kalau sekejap